Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi, kalau kemarin sahabat-sahabat semua, ramai ataupun kesemua ahli parlimen daripada Pembangkang, PAS dan Bersatu keluar ya bersama untuk kononnya membuat demo kerana mereka mendakwa Islam dicabar oleh alien, sahabat-sahabat semua. Benarkah semua itu? Atau itu hanyalah permainan yang cuba disampaikan oleh pihak pembangkang? Kononnya mereka lah hero pejuang agama dan bangsa. Pagi tadi, sebentar tadi Datuk Seri mengatakan ya ini adalah penunggangan agama yang terbesar. Apa maksudnya? Jadi saya mau kita bersama-sama sahabat semua, benarkah dakwaan ini? Jadi kita mau mendengar ya jawapan ya sebenarnya soalan yang ditanya oleh MP Kota Baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijawab singkat oleh Datuk Seri dan akan dijawab sepenuhnya ya oleh Menteri Agama ya berkaitan dengan jawatan kuasa khas ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar penjelasan ya daripada Menteri Agama dan juga beberapa soalan daripada ahli-ahli parlimen daripada parti PAS ini, sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, semua kita bersama-sama untuk mendengar video ini. Berbalik dari efek, saya jemput Datuk Ahmad Saad, pokok sedar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Soalan saya nombor 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senior. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan mengambil maklum berkenaan dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI pada 28 Ogos 2023 yang lalu mengenai cadangan penubuhan jawatan kuasa khas yang terdiri daripada golongan pakar dan pengamal undang-undang yang berkelayakan. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab untuk mengkaji isu-isu yang melibatkan bidang kuasa untuk persekutuan dan negeri, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri ataupun DUN mengenai penggubalan undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah menurut butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dan mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik dan harmoni. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini kesemua nama anggota bagi jawatan kuasa khas ini telah dimuktamadkan dan pelantikan telah pun dibuat. Jawatan kuasa khas ini dianggotai oleh mantan Ketua Hakim Negara sebagai pengerusi, mantan-mantan hakim, wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, wakil daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri, ahli-ahli akademik yang mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang sivil, syariah dan perlembagaan persekutuan dan peguam-peguam syar'i dan sivil yang berpengalaman luas. Jawatan kuasa khas ini dijangka akan bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember 2023 bagi menetapkan hala tuju dalam pelaksanaan kajian dan penyelidikan, seterusnya mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada masalah perundangan Islam di Malaysia ini. Ini merupakan salah satu usaha dan komitmen kerajaan untuk menyelesaikan isu konflik bidang kuasa antara persekutuan dengan negeri dan antara mahkamah sivil dan dengan mahkamah syariah demi memartabatkan dan memperkasakan perundangan dan kehakiman syariah dan memperkasa perundangan syariah dan sistem kehakiman syariah di negara ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya jemput pokok sedar. Terima kasih Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, apakah kerajaan menyediakan suatu pelan masa bermula dengan penubuhan jawatan kuasa khas tersebut sehingga kepada show dan tindakan yang akan diambil kerajaan bagi mengembalikan semula legitimasi DUN untuk menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah terutama selepas kes Iki Putra. Dan satu lagi, adakah penubuhan jawatan kuasa khas ini akan menyebabkan berlakunya pertindihan fungsi antara jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan yang ditubuhkan oleh
MKI. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senior. Seperti mana yang kita telah sedia maklum bahawa Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan semalam setelah mendengar hujah-hujah daripada peguam pada pihak competition dan juga di pihak pihak-pihak yang lain. Dan Mahkamah Persekutuan telah reserve ataupun dengan izin menentukan satu tarikh yang kemudian untuk keputusan dibuat. Dalam konteks ini, Tan Sri Yang Dipertua Yang Berhormat Pokok Senior, jawatan kuasa khas yang dibentuk ini juga akan meneliti alasan-alasan penghakiman yang dikemukakan bukan saja dalam kes Iki Putra yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, termasuk juga dalam kes yang akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi dalam konteks tempoh masa, kita harapkan agar jawatan kuasa yang dibentuk nanti setelah meneliti alasan-alasan penghakiman yang diputuskan dalam kes Nik Ilin nanti akan mengemukakan syur-syur, termasuklah sekiranya ada keperluan untuk meminda mana-mana undang-undang ataupun kalau ada cadangan untuk meminda perlembagaan, syur-syur tersebut seperti mana yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Tambun sebentar tadi akan dibawa kepada pengurusi, kepada Majlis Kebangsaan Ahli Wal Islam untuk mendapat persetujuan sebelum dibawa kepada Majlis Raja-Raja untuk mendapatkan perkenan berkaitan dengan syur-syur yang dikemukakan oleh jawatan kuasa khas yang telah dibentuk ini. Itu yang pertama, Tan Sri Yang Dipertua. Perkara yang kedua berkaitan dengan pertindihan antara fungsi jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan dengan jawatan kuasa khas yang dibentuk ini. Untuk makluman Yang Berhormat, jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan adalah merupakan salah satu jawatan kuasa yang baru dibentuk di bawah Majlis Kebangsaan Ahli Wal Islam. Jawatan kuasa perundangan Islam ini bertujuan untuk menambah baik, menyelaras dan menggalakkan penyeragaman undang-undang syariah antara negeri-negeri dan pengharmonian undang-undang syariah dengan undang-undang sivil bagi memastikan kedua-dua sistem perundangan ini dapat dimartabatkan dan saling lengkap melengkapi. Jadi maknanya jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan ini yang telah mendapat perkenan yang satu masa dahulunya dikenali sebagai jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil, berperanan untuk mengesyorkan kepada MKI dan seterusnya memberikan pandangan kepada Majlis Raja-Raja untuk melihat kepada usaha-usaha pengharmonian antara undang-undang sivil dan juga undang-undang syarak. Yang ini fungsi yang diberikan kepada jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan. Manakala jawatan kuasa khas yang dibentuk ini seperti mana yang telah dititahkan oleh pengurusi MKI, secara khusus akan melihat kepada keperluan untuk melihat kepada kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang khususnya berkaitan tentang undang-undang syariah. Jadi dia berbeza dengan term of reference yang diberikan kepada jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan. Yang JPIK ini yang dipertua adalah merupakan jawatan kuasa tetap di bawah MKI. Manakala jawatan kuasa khas untuk mengkaji sejauh mana kompetensi Dewan Undangan Negeri ini adalah merupakan ad hoc jawatan kuasa khas yang dibentuk semata-mata untuk address issues dengan izin kes-kes yang telah diputuskan sama ada dalam kes Iki Putra dan juga dalam kes yang melibatkan cabaran kepada kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang syariah dan juga yang melibatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi ini perbezaan antara JPIK dan juga jawatan kuasa khas yang dibentuk ini. Terima kasih yang dibentuk. Terima kasih. Terima kasih Mas.
Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Menteri. Soalan yang hampir sama sebenarnya saya tanya secara lisan dan dijawab secara bertulis oleh Menteri pada minggu lepas. Tetapi Menteri kata masih lagi dikaji. Saya kira jawapan pada hari ini lebih tuntas, iaitu sudah ada jawatan kuasa dan sudah ada penama-penama yang dicadangkan. Dan saya ingin mendapatkan jaminan daripada Menteri, adakah di antara perkara yang akan dikaji oleh jawatan kuasa ini nanti akan membawa kepada meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang sekarang terikat dengan batasan hukuman 356, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan, iaitu 653 dalam Akta Mahkamah Syariah 84. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Berkaitan dengan isu bidang kuasa Mahkamah Syariah, khususnya dalam bidang kuasa jenayah, yang ini melibatkan rang Undang-Undang 355, yang mana pindaannya telah dicadangkan dan sedang dikaji semula berkaitan dengan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah ini. Dalam konteks jawatan kuasa yang dibentuk ini, saya percaya secara tidak langsung, Yang Berhormat Pasir Mas, jawatan kuasa ini juga term of reference ataupun tugas utama ialah melihat kepada kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang berkaitan, khususnya berkaitan dengan undang-undang syariah. Adapun berkaitan dengan rang undang-undang yang melibatkan perluasan bidang kuasa jenayah mahkamah-mahkamah syariah ini, yang ini telah diperuntukkan sebelum bawah ini. Contohnya di bawah jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan telah membincangkan berkaitan tentang usaha ataupun cadangan-cadangan untuk meluaskan bidang kuasa jenayah syariah. Tetapi apa yang kita harapkan dalam jawatan kuasa kompetensi Dewan Undangan Negeri ini ialah lebih luas daripada itu. Maknanya melihat sekiranya kalau ada mana-mana peruntukan undang-undang yang menghalang daripada contohnya undang-undang yang membolehkan cabaran terhadap undang-undang yang diperuntukkan kepada mahkamah syariah dicabar di mahkamah sivil contohnya. Jadi jawatan kuasa khas ini akan melihat apakah punca dia di situ, dan sekiranya ada keperluan untuk meminda mana-mana undang-undang ataupun sekiranya ada keperluan untuk meminda perlembagaan, syur ini akan dikemukakan. Jadi saya boleh ringkaskan sini Pasir Mas, insya-Allah berkaitan dengan perluasan bidang kuasa jenayah syariah yang ini telah dibincangkan dan telah diambil tindakan sejak daripada dahulu lagi. Cuma yang akan diambil tindakan secara khusus oleh jawatan kuasa khas ini ialah untuk melihat kepada kes-kes yang diputuskan ini, akan diputuskan nanti, apa alasan dia dan apa usaha yang boleh dibuat. Sebab kebimbangan pengurusi MKR ialah kemungkinan ada kelumpungan pada undang-undang yang menyebabkan undang-undang syariah ini boleh dicabar. Jadi kalau puncanya adalah disebabkan oleh kelumpungan pada undang-undang tersebut ataupun dalam perlembagaan, maka undang-undang dan perlembagaan ini akan dikaji dan dilihat dan disyorkan oleh jawatan kuasa khas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Seri Aminuddin bin Harun, Port Dickson. Terima kasih Tan Sri. Soalan nombor 5. Silakan Menteri. Alright guys, so itu dia jawapan yang begitu detail diberikan oleh Menteri Agama berkaitan dengan persoalan kononnya Islam dicabar, kononnya syariah dicabar oleh tuduhan-tuduhan yang dilakukan atau dibuat oleh ahli-ahli parlimen daripada pembangkang Walan Tit. Tapi akhirnya apabila mereka mempersoalkan kononnya bila ditubuhkan jawatan kuasa itu, semua itu sedang dalam perancangan menunggu untuk diluluskan dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak sahabat semua, mereka hanya menggunakan isu ini sebagai isu politik semata-mata. Demi apa? Untuk meraih, apatah lagi PRK sekarang ini semakin mendekat di Kemaman khususnya. Jadi mereka menggunakan isu ini menunggang agama, kononnya Islam dicabar. Hakikatnya tidak ada masalah sahabat semua. Bukan itu yang dicabar oleh Elin di dalam mahkamah.
Jadi bagaimana anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen atau pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.